الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan Allah. Dipertemukan kita pada malam ini dalam suasana melaksanakan ketaatan kepadanya sebagai tanda menzahirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur kepada-Nya. Sebab itu kata para ulama, syukur terbit daripada hati yang sedar. Macam mana kita nak jadikan hati kita sedar? Mestilah mendidik sifat ingat. Sebab tu ada orang tanya, apa tanda kita dah bersama dengan Tuhan kita? Sembahyang belum semestinya tanda bersama dengannya. Belum. Sebab kata para ulama, selagi mana batin kita tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Tuhan kita, maka selagi itu tidak dipandang amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan pernah rasa cukup beramal. Sebab isunya bukan tentang dah beramal ke belum. Amal kita banyak mana, sikit ke banyak dah, itu bukan topik. Yang Allah tanya nanti, yang Allah akan persoalkan nanti, sampai tak padanya. Sebab itu kita kena banyakkan amalan. Mesti beramal sampai mati. Amal mesti berkali-kali. Sebab yang ditanya nanti bukan amal ke tak. Amal tu barang pasti, mesti buat. Yang membezakan iman kita apa ni tuan-tuan sekalian? Amal kita ni sampai padanya ataupun tidak. Sebab apa begitu? Maka ulama guide, bimbing, ajarkan kepada kita amalan ni adalah kenderaan, wasilah untuk sampai pada tujuan. Maka amalan bukan tujuan. Tujuan apa? Hanyalah itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena belajar, kena kaji, kena fikir sebelum nak mulakan amalan. Apakah amalan? Bagaimanakah amalan yang menyampaikan kita kepada hakikat tujuan? Maka kita belajar mesti sempurna wudu, awal waktu berjemaah, dan khusyuk solat. Dia bukan solat semata-mata tak cukup. Perempuan beli kereta untuk apa? Pusing-pusing dah untuk sampai tujuan, pergi kerja, pergi kedai.
Kita bukan tak ada kenderaan, bukan tak ada motor, bukan tak ada kereta. Kenapa tak sampai tempat destinasi yang kita nak tuju? Motor rosak, kereta rosak. Dia bukan tak ada kereta, dia bukan tak ada motor, tapi kenderaan itu tidak sampai pada destinasi tujuan yang ingin dia sampai. Itu kaitan. Maka inilah di antara perbincangan mengenai tentang hakikat kehidupan. Memandang hidup dengan dua dimensi, zahir batin, tersirat dan juga tersurat. Tersirat dan juga tersurat. Kalau ada orang tanya, apa yang kita faham tentang maksud kehidupan? Ada banyaklah dia punya topik, dia punya cabang dia. Maka kita mula menyedari, memahami apa itu makna kehidupan. Daripada tiada diadakan kita. Bila diadakan kita olehnya Allah Ta'ala, maka dihidupkan kita. Kan? Kemudian lepas hidup, kita yang hidup ini berada pada kehidupan. Maksud kata, sepanjang kita hidup sampai kita mati, itulah namanya kehidupan. Maka agama mengajar kita bagaimana kita nak menjalani kehidupan dengan memandang nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang antara topik yang kita faham tentang syukur, kan kita sebut tadi. Syukur terbit daripada hati yang sedar. Sedar tentang apa? Tentang dua. Sedar tentang adanya nikmat di dunia dan adanya nikmat di akhirat. Tanda sedar dengan nikmat dunia, maka kita boleh fahami nikmat dunia hakikatnya sifatnya sementara. Nikmat akhirat kekal selama-lamanya. Tanda sedar, mula terfikir, mula mampu rasa, akan ditanya semua nikmat yang diberikan kita di dunia. Ini contoh sedar. Itu kita sebut sedar. Macam mana nak menyedarkan hati? Dengan latih didik sifat ingat. Ingat nikmat Allah beri, ingat nikmat dua, dunia dan akhirat. Kita boleh tahu, faham, sedar. Kita boleh ingat nikmat dunia sementara, nikmat akhirat kekal selama-lamanya. Maka kita boleh faham, boleh tahu nak pilih yang mana yang lebih utama. Jadi pandai dah. Maka akhirnya menguruskan kehidupannya di dunia dengan sempurna. Menguruskan hidupnya dengan sempurna. Tsumma tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita nak mudah faham, kan kita semua ni orang awam, apa tanda kita telah bersama dengan Tuhan kita? Letak pada 3 sifat. Pertama, sentiasa ingat. Yang kedua, rasa. Membina sifat rasa. Rasa khusyuk, sembahyang, rasa tenang, bukan kelang kabut, bukan gelisah, bukan habis sembahyang terus cabut, terus nak bergegas nak pergi masjid. Ini semua benda yang hilang rasa. Ni dengar kuliah rasa apa? Kadang-kadang tak terasa. Tegak aja, Allah lupa tengah dengar kuliah berpahala, tak rasa pahala contohnya. Sifat rasa. Yang ketiga, buat. Ini tanda orang yang telah bersama dengan Tuhannya. Antara 3 sifat ni, kata para ulama, yang seringkali manusia terlupa padanya 2. Pertama ingat, yang kedua rasa. Buat, confirm buat. Luar biasa pula perbuatannya. Qiyamnya, Qurannya, zikirnya, semayangnya. Betul? Tapi terlupa 2 elemen yang lain. Apa dia? Ketika beramal, tidak ada rasa dalam amalannya. Ataupun tengah semayang, rasa takut, gelisah, bimbang, risau, pening, stres, sedih. Rosak amalan tu.
Sedangkan itu bukan sifat rasa bagi solat. Contoh. Yang kedua kata para ulama, lazimnya kita ni orang awam terlupa, hilang pada sifat ingat. Allah sebut zikran katsira, kena banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena banyak ingat. Maka orang yang sentiasa ingat, sebab tu Nabi nak ajarkan pada kita dan kena ingat sifat ingat ni benda yang berat, benda yang susah. Itu Nabi ajar doa pada kita, Allahumma a'inna ala zikrika. Maka Nabi nak bagi tahu, nak ingat Allah Ta'ala ni tak mudah. Tak mudah, tak mampu yang pandai, tak mampu yang mampu ingat sentiasa. Maka minta tolong daripada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk ingat padamu. Kesan ingat mampu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tanda syukur? Menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Itulah sifat Nabi. Semayangnya banyak rakaat, khusyuknya dan seumpamanya tuan sekalian. Sebab itu ulama juga mengajarkan kepada kita apakah maksud dunia. Sebab barang siapa yang tidak memahami maksud pada dunia, maka akan dikuasai dunia itu. Maka nak kuasai dunia, kita kena memahami apakah maksud dunia. Maka persoalannya, apakah maksud dunia? Antaranya para ulama sufi memberikan definisi dunia itu apa dia? Segala perkara yang membuatkan manusia lupa kepada Tuhannya. Sekalipun dia bekerja, berniaga, menguruskan rumah tangganya, tetapi lambat sembahyang ataupun tak sembahyang, terlupa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir kepada Allah, na'udzubillah, bimbangnya kerja, berniaga, urus rumah tangga tu perbuatan yang mulia, bahkan wajib. Tapi sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbang-bimbang, ketika itu tidak ada pahala. Bila tak ada pahala, jadilah benda itu perbuatan dunia yang sifatnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah susahnya pada sifat ingat. Tengah kerja ingat amanah, kan, dosa pahala, jaga aurat, jaga batas, jaga lisan, jaga kita punya macam-macam nak kena jaga. Itu yang payah tu. Sebab tu kita kena banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tu sekalian. Sebab kita ni hamba. Dan hamba ni, apa tanda hamba? Hamba ni sifatnya berhajat. Berhajat. Kan? Kita ni berada pada maqam hajat. Maka bila mana kita sedar kita ni hamba yang berhajat, maka banyakkan munajat. Dia tak jadi macam tu tuan. Minta macam-macam tapi tak nak munajat kepada Allah, itu namanya peras ugut. Itu paksa Tuhan, ya Allah beri, ya Allah, ya Allah beri, tapi tak munajat. Itu peras ugut namanya. Siapa lu? Lu siapa? Kau siapa nak paksa-paksa aku bagi sekarang, bagi banyak, bagi tu? Kau siapa? Maka mengelak daripada maqam hajat tu, kan, terus daripada Allah pandang sifat yang sifatnya itu memeras ugut ataupun paksa Tuhan, maka tukar ganti hajat itu dengan memperbanyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda hamba yang taat kepada Allah, walaupun dia berhajat tetapi mengekalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehinggalah dia banyak bermunajat sampai hilang hajat pada Tuhan. Hajat dia satu je, apa dia? Nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ma'rifatullah. Ini Allah buat jabatan. Macam mana nak buat hamba ku ni bermunajat? Maka Allah jadikan kita ni susah dalam hidup. Maka bila susah, ada kekangan, ada halangan, kita berhajat, betul? Minta tolong, ya Allah, susah ni ya Allah, bahaya ni ya Allah, masalah ni ya Allah, sakit ni ya Allah. Maka timbullah sifat taat ataupun munajat.
Tapi kena ingat, orang yang sempurna munajatnya kepada Allah, sampailah tidak berhajatan kepada Allah. Hajatnya satu je apa? Nak bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para para aulia Allah. Di dunia dia tolak asbab. Kan? Tapi Allah sempurnakan dia punya kenikmatan, kesempurnaan. Ataupun ini masuk di antara benda-benda yang kita kena fahami dalam memahami hakikat kehidupan keposlian. Sebab itu dalam kita nak mentafsir kehidupan dengan keimanan, supaya kita memandang iman dalam semua sudut pandang kehidupan. Maksudnya apa dia? Macam mana kita nak menterjemahkan hidup ini sepenuhnya dengan nilai keimanan. Iman ni perkara yang tak terlihat, betul? Tidak berjisim, tidak dapat digambarkan, tak boleh dilihat. Pula itu Allah uji kita, mata yang suka melihat pada benda yang nampak, benda yang zahir. Sentiasa melihat benda dunia dan manusia. Maka bimbangnya bila mana kita latih mata kita ni memandang pada benda yang nampak depan mata sahaja. Maka apa bahayanya? Mula tak percaya apa yang tak terlihat. Nampak penat tapi tak nampak pahala di sebalik penat. Ini bahaya. Macam mana kita nak latih orang beriman ni memandang bukan setakat benda, tapi mampu memandang di sebalik benda. Apa? Adanya pahala, adanya redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya memandang dengan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kamu. Allah Taala ni sentiasa dengan kita tu bosnya. Sentiasa dengan semua hamba-hambanya, tak pernah miss, tak pernah terpisah. Bahkan mustahil terpisah dengan makhluknya. Aina ma kuntum, dan juga di mana kamu berada. Maksudnya apa dia? Rupa-rupanya tu bosnya, kita ni takkan boleh bercakap melainkan adanya sifat Allah itu. Kan contohnya Allah SWT Maha mendengar. Rupa-rupanya kita ni sifatnya tidak mendengar. Yang mendengar itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana manusia mati, hilang pendengarannya. Betul? Tak boleh cakap, tak boleh melihat, tak boleh nak mendengar. Terputus, terpisah. Sebab tu kita kena jaga mulut kita ni. Sebab apa? Kita membawa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama dengan para hamba-Nya pada percakapannya, penglihatannya, pendengarannya. Amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai kita mati terpisah, roh dan jasad kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ada persoalan. Kalau kita belajar dalam ilmu usuluddin, ada topik yang dibincangkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan. Kenapa? Allah sifatnya sedia ada, betul? Maka Allah mencipta alam semesta, manusia, seluruh makhluknya. Tujuannya apa dia? Supaya makhluknya itu bercerita kembali tentang sifat-sifatnya. Maka dicebiskan pada manusia ilmunya. Ini semua ada ilmu kan? Ada yang pakar sains, matematik, ada yang pandai menternak, ada yang pandai menanam, betul? Ilmu siapa? Ilmu yang Allah cebiskan kepada kita. Ilmu Allah yang dicebiskan kepada kita semua. Supaya apa dia? Pujinya dan berceritalah tentang ilmunya kepada sesama manusia. Tapi buta hati manusia, apa yang berlaku pada kita tu sekalian? Terlupa nak memuji dengan ilmu yang Allah cepis kepada kita. Satu. Yang kedua,
Kita mula berbangga dengan ilmu yang kita ada. Allah. Lari objektif. Bukankah kita diciptakan oleh Tuhan kita untuk kembali menceritakan tentang keesaannya, kehebatannya, kemuliaannya, sifat kasih sayangnya? Bukankah begitu? Dah dinisbahkan sayang suami itu pada sayangnya manusia. Tidak disandarkan sayang suami kerana sifat sayang itu ada sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dah lain dia punya sandarannya terus. Ni maksud manusia menjadi buta mata hati. Sebab tu mudah stres. Kan? Nampak gagal, bala Allah. Siapa cakap gagal tu sifat bala? Dah. Didik anak trouble, anak tak menjadi, dah kita rasa hidup aku malam. Siapa cakap tu bos dia? Kalau kita nisbahkan anak tu gagal, kita mendidik, anak tu jahat, anak tu perangai buruk, itu tanda kegagalan ibu ayah. Kita sedang menghina Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh lagi luar biasa, Allah uji dia tu bos. Anak isteri kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam kita nak meletakkan satu kesimpulan tentang apa yang kita terima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak jadi tak jadi ni, bila-bila masa Allah boleh jadikan benda tu nikmat ataupun bala, ujian musibah. Tunggu sekejap. Dah banyak kita berlaku kepincangan pemikiran, kefahaman tentang kehidupan. Contoh, dikesan bila mana terlalu latih mata melihat benda manusia dunia sampai dah tak percaya dengan benda yang tak terlihat. Adanya Allah, adanya pahala, adanya sangka baik, adanya nasrullah kepada orang yang susah. Bila stroke, mati aku. Terus mati terus. Bau stroke, bau kecil manis, potong kaki. Dia terus nampak benda-benda yang meremukkan jiwa ni. Berapa ramai macam tu terus dah. Contoh, dalam bab dunia ni, biasa fitnah yang paling utama manusia ni harta lah. Maka keluarlah banyak slogan dekat luar sana. Apa dia terus dia? Duit bukan segala-galanya. Nampak macam akidah tu, macam iman sempurna tu. Duit bukan segala-galanya, ustaz. Tapi ustaz, segala-galanya perlukan duit. Duit juga dibesarkan tu. Perangai kita tu, ni nafsu yang sentiasa cuba nak menyesatkan iman kita. Macam dah betul dah imannya, percaya yakin duit bukan segala-galanya, macam nak bagi tahu Allah lah yang utama. Tapi dah iman nafsu tu mendorong dia, tapi ustaz segala-galanya perlukan duit. Siapa cakap? Engkau je hidup je tu. Macam tak setuju je statement saya. Apa lagi? Duit tak boleh bawa ke mati. Itu iman, betul? Tapi tak ada duit macam nak mati. Ini perangai. Iman tu dah betul dah terus dah. Allah uji iman kita ni. Bila diuji, kalah pada ujian, datang dia punya ilmu baru. Apa dia? Tapi ustaz, tak ada duit macam nak mati. Betul tak? Oi, betul. Allah juga ustaz. Ayat. Allah juga ustaz. Tapi duit pun perlu juga ustaz. Allah juga. Duit pun perlu juga. Allahu akbar. Suka nak dia nak ada lawannya tu. Allah tiada tandingan tu ustaz. Melainkan satu je, iman kita rosak. Iman kita menjadi iman yang rosak terus. Ini masalah. Sebab itu kita kena, sebab tu Nabi datangkan banyak hadis tentang akhirat, antara hadis tentang sirah, hadis yang sahih. Dan Nabi sebut ketika mana manusia selesai ditimbang amalnya di mizan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata para ulama, yang pastinya orang kafir semuanya akan dihumban terus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal siapa? Orang yang hanya beriman kepada Allah, mereka akan berdiri. Dalam hadis Nabi sebut, lama kelamaan datang pada mereka itu akan syurga masing-masing. Namun tiada padanya jalan ke sana. Kita berdiri, lama kelamaan kita akan dihadapkan syurga kita masing-masing, tetapi tak ada jalan nak pergi ke sana. Yang ada di bawahnya itu lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata bagi Nabi dalam hadis yang sahih terpujian, maka manusia mula mencari syafaat. Pertamanya manusia akan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Wahai bapa manusia, tunjukkan kami jalan ke sana. Apa kata Nabi Adam? Bukankah bapa manusia ini punca manusia terkeluar daripada syurga? Maka aku tak mampu nak tolong kamu. Kamu carilah anak Ibrahim. Maka kita pun berjumpalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah, bantulah kami untuk pergi ke sana. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku ini kekasih Allah di dunia sahaja. Di sini aku orang biasa. Maka aku tak boleh tolong kamu. Kamu carilah Nabi yang lain. Ringkaskan cerita, jumpa Nabi Musa bagi alasan yang sama, jumpa Nabi Isa alasan yang sama, dan akhirnya manusia bertemu denganku, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Didamparkan kepada manusia dua sirat. Pertama, mereka yang lalu padanya seperti kilat. Maka sahabat tanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah yang lalu seperti kilat? Tiga Nabi sebut. Nabi sebut tiga kelompok yang lalu sirat yang pertama seperti kilat. Yang pertama, di kalangan Nabi dan Rasul. Yang kedua, mereka yang mendapat title syuhada. Yang ketiga, kanak-kanak, budak-budak. Soalan, kita ada tak tiga list di tempat dia? Tak ada. Betul? Tapi kata para ulama, dalam kita nak memahami sesuatu hadis, kita boleh qarinah hadis yang lain untuk menguatkan suatu hadis. Maka berpandukan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut, Nabi tanya pada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di kalangan umatku yang mendapat gelaran syuhada? Maka sahabat menjawab, mereka yang berjihad fi sabilillah. Maka Nabi pun sebut, kalau begitu sedikitlah umatku yang mendapat gelaran syuhada. Ketahuilah bahawasanya di kalangan umatku yang akan mendapat gelaran syuhada itu juga pada 5 keadaan. Yang pertama, mereka yang mati sebab kebakaran. Yang kedua, mati sebab wabak. Yang ketiga, mati sebab sakit pada perutnya. Yang keempat, mati sebab lemas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma apa masalahnya tu bosnya? Nabi tunjuk jalan dah pula. Nabi tunjuk jalan dah. Masalahnya kat mana? Siapa yang sanggup berani bermula malam ini berdoa, ya Allah matikan aku dalam kebakaran ya Allah. Ada berani doa gitu? Kalau boleh ya Allah, bakar tu lentur, lebuh, hancur ya Allah. Berani? Tak berani pula. Siapa berani ya Allah matikan aku kena wabak yang teruk ya Allah? Berani? Tak berani. Tunjuk cara dah, tapi tak berani nak meminta. Sebab apa? Sebab hakikatnya tuan-tuan sekalian, mati syahid pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Allah yang pilih para hamba-Nya. Yang kedua, dibentangkan sirat yang kedua. Mereka yang lalu padanya seperti menaiki kuda, dalam hadis yang lain seperti terbangnya burung. Siapa mereka? Kata Nabi, bergantung amalnya ketika di dunia. Maka benarlah kata para ulama, kehidupan
merupakan suatu perjalanan menuju kematian, bukannya untuk kehidupan. Sebab apa? Hidup ni sebenarnya sepatutnya semuanya kita niatkan untuk persiapan mati kita, bukan untuk manfaat dunia kita. Sebab kena faham, rezeki dunia, jodoh kita telah disempurnakan Allah sejak dulu lagi di Lauh Mahfuz. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut telah ditentukan takdir makhluk-makhluk Allah Ta'ala 50,000 tahun sebelum diciptakan Lauh Mahfuz. Melainkan satu je kita tak yakin dengan janji Tuhan kita yang telah disempurnakan. Rezeki kita berapa, bila naik gaji kan, anak berapa orang, anak akan tambah berapa, tak yakin dengan janji Tuhan kita. Maka kita, tuan-puan sekalian, mulalah sembahyang duha untuk murah rezeki, hidup bahagia dan seumpamanya. Ada orang tanya, tak boleh ke Ustaz? Bukan ke kita kalau nak beribadah boleh pelbagai niat? Boleh, tak ada masalah. Masalahnya niat untuk pahala untuk Allah tu tenggelam, hilang. Setuju ke setuju? Itu masalah. Ya Allah, aku nak sembahyang duha, nak murah rezeki, hidup bahagia, nak dapat pahala, masuk syurga kan, jadi umat Nabi, macam-macam. Tapi lepas sembahyang tu, yang tergambar, yang dibesarkan, murah rezeki, hidup bahagia. Betul? Pahala tak ada. Tenggelam niat pahala. Itu masalahnya. Maka jelas kita beramal di dunia sepatutnya sepenuh niatnya untuk persiapan mati kita. Sebab apa? Kehidupan akhirat tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun menzahirkan sifat takut dengan azab akhirat, tuan-puan, seolah-olah tidak ada jaminan bagi mereka. Sebab tu Nabi-Nabi tak bagi syafaat. Sebab takut tak lepas. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lagipun kita ni Allah dah kurniakan kita umur 10 tahun dah, tuan-puan. Tak tahu berapa baki lagi umur kita yang kita sepatutnya sepenuh amal kita tu niat untuk mati kita. Tapi masih lagi untuk habuan dunia kita. Sedangkan mungkin lagi 2 tahun je kita boleh beramal niat sepenuhnya untuk mati kita. Cukup-cukuplah dah 40 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Banyak dah kita beramal untuk dunia kita. Cukup. Tiba masanya kita jadikan sepenuh amal kita hanyalah semata-mata untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah barang siapa yang beramal kerananya disempurnakan dunia dan akhiratnya. Tapi masalahnya tak yakin. Sebab apa? Latih mata, latih fizikal kita memandang benda yang zahir sampai hilang yakin pada benda yang tidak zahir. Atau orang yang sempurna iman, buat apa-apa nak pahala. Dia peduli apa duit ni sangat. Sebab apa? Yakin. Bukan Allah tak bagi duit. Yakinnya Allah pasti beri juga duit dalam hidup dia. Bahkan berkat, kata guru kami, orang beriman ni mesti beramal kerana pahala. Sebab pahala lah Allah bagi gaji yang berkat. Tapi hati-hati orang yang beramal kerana gaji, bukan niat pahala, belum pasti gaji itu berkah. Maka jelas kita nak gaji itu Allah bayar dengan nilai pahala kita berapa dia punya jumlahnya. Oh betul. Maka tenang dia, gaji sikit ke tak naik gaji. Tenang sebab apa? Meletakkan asas buat kerana pahala. Dia nak Allah bayar habuan dunia based on pada nilai pahalanya berapa. Maka lapang jiwa dia tu dia. Maka berlakulah dalam rumah tangga kan, apa bang abang saya nak pahala tak apa, labu-labu suami sebersalah tak bang, yang awak yang bersolehah betul, malu abang, nah abang bagi kamu 10,000 belanja lah kan gitu. Daripada minta bang bagilah saya 100, bagilah saya 1,000, tak dapat masalah. Azan Allah. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dibentangkan sirat yang ketiga, siapa yang lalu
Mereka yang lalu selamat tiba tetapi terkoyak tubuhnya. Terkoyak tubuh sebab apa tuan-tuan sekalian? Maka para ulama menyatakan sifat sirat ada 5. Gelap, tajam, licin, halus, panjang dan jauh. Ini sifat sirat. Maka ulama khilaf dari sudut gambaran sirat ni macam mana bentuknya. Ada pendapat yang menyatakan seperti sebilah pedang. Pedang tajam, halus, licin, panjang. Ada ulama berpendapat seperti mana yang kita faham, titian, titi, jambatan, laluan, cuma padanya itu ada duri besi yang tajam. Maka orang yang ketiga ni lalu selamat tiba, tak terhumban dalam neraka tetapi terkoyak akan tubuhnya. Sebab apa? Sebab kafarah bagi dosa ni. Siapa mereka? Mereka ketika di dunia pahala dosa sama rata. Maka di hujah kita yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, beramallah untuk mati kita. Beramallah untuk mati kita, bukan dunia semata-mata. Yang keempat, mereka yang merangkak, melalui sirat dengan merangkak. Siapa merangkak pasti terhumban dalam neraka. Siapa mereka? Dosa lebih banyak daripada pahala. Sebab tu kita kena beringat dekat akhirat cara hapus dosa 3. Syafaat, belenggu azab neraka. Tak ada cara lain. Kecuali di dunia, semua perbuatan baik akan menjadi penghapus dosa bagi manusia. Dan yang kelima, tuan-tuan sekalian, yang terakhir sekali, mereka yang belum sempat nak melintasi sirat terhumban dalam lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang muflis pahala, yang ada hanyalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan perbuatan muflis pahala apa? Bahkan amalan ini, tuan-tuan sekalian, amalan yang kalau kita buat tidak terampun dengan istighfar dan taubat. Apa dia? Dosa orang yang menipu. Dosa menipu termasuk dosa yang tidak ada pengampunan dengan istighfar dan taubat. Sebab apa? Sebab lazimnya sifat menipu ni dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia. Cuba tengok orang sebelah. Ada tipu dia ke tak? Baru tadi tipu. Baru tadi dah tertipu dah tu dia. Contoh, itu baru sebelah tuan-tuan sekalian, dah 2-3 benda kita pernah tipu dia. Cuba tanya, pernah tak tipu orang rumah kita? Anak, isteri, suami kita. Yang abang nak pergi program tarbiyah. Rupanya pergi mancing tu bos dia. Isteri tu solat duha, ya Allah kau berkatilah perjalanan suami pergi program tarbiyah, ya Allah. Kau suami pergi mancing. Kata pergi semayang maghrib dengan kuliah. Dia petik nama saya, kuliah Ustaz Amri contoh. Dia pergi tengok bola tu bos dia. Dia pergi kedai kopi tu bos dia. Dia tak pergi masjid pun. Tu nak kira macam mana? Itu kira menipu ke Ustaz? Tengok tu level dosa menipu tu rasa gurau-gurau dengan suami isteri tu. Punya dah terhakis sensitiviti pada dosa tu. Allahu Akbar. Hati-hati. Ni dosa dengan sesama manusia. Lazimnya menjadikan kita muflis pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, maka apa kesimpulannya? Sebab tu kita kena berusaha untuk menjadi hamba yang sempurna. Apa maksud hamba? Maka kata para ulama, hamba itu maksudnya makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Itu hamba. Maka apa yang kita ada bukan kita punya, Allah yang punya. Maka tak boleh pernah rasa kita memiliki apa-apa di dunia. Sebab tu pelik manusia di tuan-tuan sekalian. Kita minta pada Allah, ya Allah rezekikan aku duit, harta, kesenangan. Apabila Allah kurniakan pada kita rezeki, kesenangan, harta, duit pada kita, tuan-tuan sekalian, pasal tak Allah uji kita apa dia? Nak memberi kembali pada agama, rasa berat nak memberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah punya, kita merintih meminta harta pada Allah Taala, betul?
Tiba-tiba Allah bagi, Allah bagi kita nak memberi, gigil kita nak memberi tu Ustaz. Inilah masalah manusia. Maka jangan pernah rasa pernah memiliki, sebab apa yang kita miliki, yang kita ada, diadakan oleh Allah. Allah yang punya. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya kita semua menjadi hamba yang pandai menjadi hamba kepada Allah. Apa hamba Allah? Dalam hidup ini tak pernah rasa memiliki. Segala apa yang kita ada, yang kita miliki, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Maaf terkasar bahasa, terlaju bicara, hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian, perbincangan tentang hakikat kehidupan pada kuliah akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.